الله قائل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwanil muslimin, khatib ingin berpesan kepada diri sendiri dan para jemaah sekalian agar kita sama-sama tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya akan menjadikan kita hamba-Nya yang berjaya, mengubah diri ke arah lebih baik daripada sebelumnya. Ikhwanil muslimin, perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu kebetulan, tetapi ia suatu perjalanan kemenangan Islam. Perjalanan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tentu bukan sebuah perjalanan seumpama pelarian daripada pihak berkuasa. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan episode pengorbanan dan kejayaan seorang rasul utusan Allah membawa cahaya keimanan. Segala jerit kesusahan yang dilalui merupakan cabaran yang telah dilalui demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain terpaksa meninggalkan sanak saudara dan harta benda, walaupun begitu, rahmat dan keampunan Allah bakal menanti. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 218 sebagaimana khatib bacakan pada awal khutbah ini tadi, membawa pengertian sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ikhwanil muslimin, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inspirasi kepada umat mempunyai pelbagai hikmah dan pengajaran. Ia membuktikan betapa besar maknanya perintah hijrah ini dalam membawa syiar Islam sebagai agama tauhid. Bahkan kejayaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat berkait rapat dengan strategi khususnya dalam menjawab tuhmahan musuh-musuh Islam terhadap usaha baginda sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa hijrah mengajak minda kita berfikir betapa perancangan yang teratur dan strategis menjadikan rancangan hijrah itu berjalan dengan begitu sempurna di sebalik bermacam-macam dugaan yang mendatang. Coba lihat bagaimana tokoh-tokoh penting dalam hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu-pembantu Nabi yang pintar dalam strategi risikan dan perang saraf, menghantar bantuan makanan dan lain-lain lagi yang mesti kita kaji dan ambil pengajaran. Misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidatina Aisyah Asma binti Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab,
Abdullah bin Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan ramai lagi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwanil muslimin, dalam keadaan negara kita Malaysia telah mula berhijrah daripada fasa pandemik kepada fasa peralihan endemik. Jangan lupa untuk berubah juga ilmu, sifat dan akhlak kita ke arah yang lebih baik. Apabila memasuki tahun baru hijrah pula, mungkin sebilangan besar masyarakat kita masih belum fasih dan tidak tahu tentang nama bulan dalam kalender hijrah. Bermula dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadul Awal, Jamadul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Memang tidak salah kita menggunakan kalender miladi atau Masihi, tetapi kalender hijrah itulah sebenarnya identiti kita sebagai umat Islam dan perlu diketahui. Setiap kali datangnya bulan Muharram, barulah kita umat Islam sedar bahawa kita sudah pun memasuki tahun baru Islam. Umat Islam sewajarnya mengaplikasi roh hijrah dalam kehidupan seharian. Ini kerana berhijrah itu bukanlah semata-mata berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain, tetapi juga berhijrah kepada yang lebih baik dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Amr menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahaa Allahu anhu." Rawahu al-Bukhari. Maksudnya, seorang muslim itu ialah seseorang yang orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangannya, dan seorang yang berhijrah itu ialah seseorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanil muslimin, semangat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajar diambil pedoman dan pengajaran dalam situasi kita yang dikira hidup bersama-sama wabak COVID-19 sekarang ini. Hijrah mengajar umat Islam agar sentiasa bersiap siaga dan berusaha dalam memastikan setiap matlamat dapat dicapai dengan jayanya, sambil berdoa dan juga bertawakal. Bukan itu sahaja, kesukaran hidup kesan wabak COVID-19 telah pun dirasa dan sebahagian daripada kita memerlukan motivasi dan semangat juang yang tinggi. Ketika inilah semangat muhajirin dan ansar wajar dipraktikkan oleh kita semua dalam usaha membantu saudara-saudara kita yang mungkin hilang mata pencarian mereka. Kehilangan ahli keluarga tercinta tiada lagi tempat bergantung akibat wabak yang melanda. Kesukaran hidup sebegini mengingatkan kita bahawa peristiwa hijrah mengajar umatnya sentiasa menyerahkan segala daya dan usaha hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tahun baru hijrah 1444 yang akan tiba ini akan memberi nilai dan kekuatan kepada kita dalam menempuh cabaran yang mendatang, di samping menggandakan ilmu dan amal ibadat seharian. Ikhwani muslimin, mengakhiri khutbah hari ini, marilah sama-sama kita fahami dan yakini bahawa peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, sama-samalah kita pastikan agar setiap hari kita berhijrah ke arah yang lebih baik demi mencapai keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murawaman katsiran wasi'an
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 100. Ikhwani muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita ini. Perbanyakkanlah melakukan amal saleh dan menghindari kemurkaan Allah, serta jangan lupa mematuhi SOP pencegahan COVID-19. Khatib juga ingin mengingatkan bahawa mengambil rasuah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dada adalah perbuatan haram dan hina serta buruk akibatnya di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس